Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sab. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Okey. Boleh kata ini kali pertama lah kot Deko Guru buat Facebook live. IG pun, Instagram pun kita ada buat live tau. So siapa-siapa yang lagi prefer untuk tengok dekat Instagram boleh tengok dekat Instagram. Tapi kalau korang nak pull questions, kalau korang nak tanya apa-apa soalan mengenai topik kita pada hari ni, boleh tanya dekat Facebook lah sebab saya akan tengok dekat Facebook. Okey, topik kita pada hari ni memandangkan masa PKP ni ramai orang duduk rumah, dia orang tengok dapur dia tengok bilik tidur dia, buruk pula aku punya dapur ni kan, aku nak buat dekor lah kan, bajet ada sikit. Idea pun banyak kan. So bini pun macam kata, abang bila nak renovate kabinet dapur semua tu kan. So mungkinlah ada yang pemilik-pemilik rumah kat luar sana yang berfikir-fikir untuk buat projek dekor DIY kan, secara DIY. So apa dia orang nak buat DIY? Sebab satu sebab yang utama adalah bajet lah, bajet. And then yang kedua, mungkinlah dia orang rasa macam masa PKP ni sektor-sektor pembinaan ni tak boleh buat kerja kot. So just nak sebelum kita start dulu lah kita topik kan, nak tanya Sab, macam Deko Guru masa PKP ni, masa MCO ni, kerja berjalan macam biasa ke ataupun ada rintangan-rintangan daripada SOP PKP tu? Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni Deko Guru masih beroperasi macam biasa selagi tak ada halangan. Tapi kalau kita tengok hari tu pun Miti cakap pembinaan dan repair rumah tu masih boleh berjalan. So alhamdulillah lah boleh start. Macam MCO yang first dulu waktu around March kan, 2020 lah. 20 lah. 2020. Waktu tu memang tak boleh berjalan dan memang tak ada progress langsung lah. In which sekarang ni lagi elok lah condition dia, walaupun ada restriction dan kita kena hati-hati lah. Pasal lagi sekarang kes dah kat 3-4 ribu kan, tahu mana datang tiba-tiba. Dan sekarang pun CIDB makin banyak buat inspection, so kat situ kita kena jaga SOP lah. Sama lah macam site-site lain, kita kena obey the SOP dan insyaAllah everything okay lah. So boleh kerja tu. So essentially proses kerja tu masih berjalan macam biasa lah. Jalan macam biasa. Alhamdulillah boleh berjalan. So far tak ada halangan lagi, tak ada pula budak-budak cakap majlis tak bagi kerja ke, dan tak ada lah. So far tak ada kes tu. Okay. Tapi pastikan jaga SOP tau. Sebab kita tak nak ikut SOP semua. Yeah. Okay, let's get down to the brass tack. Kita nak cerita pasal topik kita pada pagi ni. Apa yang sebagai macam saya, pemilik rumah, apa yang benda yang saya kena ingat sebelum buat projek dekor secara DIY. Okay, so untuk mulakan topik ni, boleh tak Sab cerita dulu apa benda yang saya sebagai pemilik rumah atau viewers kat luar sana yang perlu ingat sebelum nak start projek dekor secara DIY ni? Okay, sebenarnya soalan tu agak broad, tapi tak apa. Satu, kita nak kena cuba kita bezakan sikit lah antara interior orang kata buat DIY ni dengan interior designer. Apa beza dia kan? Biasa interior DIY ni interior decorator lah kita kata, kerja-kerja dekor ni dia lebih kepada kita kita make up ruang tu je tau kan. Maknanya kalau ada ruang tamu ni, kita arrange sofa kat sini, wall ni kita nak wallpaper macam mana, apa semua kan. So benda tu memang sekarang ni memang kita boleh buat DIY dan information tu ada banyak kita boleh cari. Tapi apa beza dia dengan interior designer? Designer ni dia fikir lain sikit. Dia kena fikir lebih daripada satu ruang. Dia kena fikir macam mana nak connectkan living room kepada dining room, macam mana transition dia. Lepas tu bilik ni, dia nak masuk bilik tu, apa dia punya environment dia nak rasa nak ada, nak lighting macam mana. So dia lebih detail. Kalau kata dekor tu satu item kan, interior designer dia kena fikir lebih 20-30 item dekat dalam satu ruang tu kan. Sekecil-kecil lampu apa nak pakai pun dia kena fikir. Macam itulah beza dia.
So sebab itulah DIY ni lebih jauh lah lebih murah daripada bila kita hire interior designer lah. Macam tu. So boleh secara analogi kita ibaratkan macam dekor ni dia macam kita touch up muka, tapi interior design ni kita sekali dengan fashion, dengan baju sekali, dengan aksesori sekali lah, macam tu lah, betul? Aku rasanya boleh lah kita anggap macam tu. Dia siap dengan kita nak pakai brand apa tu semua kan, di belakang brand tu kita kena tahu lagi. Macam tu lah. Okay, benda pertama bila orang cerita pasal dekor secara DIY ni, diorang tanya kat mana dapat idea? So Besar boleh cerita tak? Okay, sekarang ni kalau kita nak cari idea tu lah nombor 2 lah kan. Pasal memang dah senang dah nak cari idea ni. Kebiasaannya orang akan cari dalam Pinterest lah, itu memang well known punya sources. Dalam phone kita ada apps Pinterest, kita siap boleh simpan kita punya idea yang kita nak tu dalam board yang kita nak. So kalau katalah kita nak hire someone untuk buat pun, kita boleh terus send je board Pinterest tu dekat dia orang kan. Satu lagi adalah YouTube lah, YouTube channel. Sekarang banyak YouTube channel. Lepas tu kalau tengok kalau tengok Astro memang ada HGTV. Itu lagi lah. Kadang-kadang saya dapat klien pun, I nak rumah I macam dalam HGTV ni ni, you tengok channel ni. Aduh, dah satu hal pula kena tengok channel pula. Tapi tak apalah, kita layan lah, kita tengok lah kan. At least kita tahu vision klien tu macam mana. Itu nak cari idea lah, HGTV is the best lah. Dan kalau tengok HGTV pun ada satu Property Brothers lah yang saya paling suka. Memang ditunjuk macam mana dia buat kerja tu. Maknanya bukanlah perlukan, kalau tengok dia buat tu banyak dia buat dekat on-site. Memang banyak kerja-kerja mesin dia buat semua memang, ini kita boleh buat kan. Memang kita boleh buat sendiri. Provided that kita ada skill, kita ada mesin dan kita ada barang lah nak buat kan. Lagi satu nak cari idea, kadang-kadang kalau kat Malaysia ni waktu PKP sekarang dah ada grup-grup macam grup-grup tukang apa hari ni ataupun short form dia tahi kan. Nampak macam tu, tapi sebenarnya grup tu memang informatif lah. Banyak ada orang share-share kerja-kerja DIY dia orang, in which rasanya itu antara good thing lah bila PKP ni. Semua orang bosan, semua orang start buat sendiri. Ataupun boleh check grup kelab kaki dekor. Actually rasa kelab kaki dekor punya kelab ni rasa ada few dalam Facebook yang kat Malaysia punya. So boleh tengok-tengok dalam tu. Ahli-ahli diorang pun banyak bertanya macam mana. Kalau kita tak clear, kita tanya je dia akan jawab lah. In which cubalah masuk grup tu dan tengok kerja-kerja macam tu dalam tu kan. So, nak cari idea better cari-cari kat tempat grup ni ataupun dekat Pinterest, YouTube and TV channel lah macam tu. Okay, saya nak buat shout out sikit kepada viewers yang sedang menonton live dengan kita punya arkitek daripada Dekor Guru ni, Encik Ahmad Khairul Sabiri ni. Kalau korang ada soalan ke, kalau korang ada sebarang pertanyaan tentang dekor, tentang anything pasal interior design ni, pasal dekor ke, boleh tanyalah dekat Facebook comments tu. Kita akan cuba tanya kepada Sab lah nanti, hopefully at the end of this live session nanti. Okay, sementara kita tunggu soalan ni, macam kata saya nak buat dekor secara DIY ni kan, kita ada bajet, kita ada ruang yang terhad kan. So kadang-kadang idea kita ambil tu, kita cedok kat Pinterest, kat Google Images semua tu untuk ruang besar kan. Tapi kita suka dia punya estetik tu, dia punya rupa tu kita suka sangat. Cuma macam mana kita nak manage expectation yang kita nampak kat gambar tu untuk kita apply mengikut bajet dan ruang yang kita ada. Okay, first kita kena be realistic lah bila kita ambil gambar Pinterest tu dengan harapan kita dapat masukkan benda tu dalam kita punya rumah. Saya bagi contoh lah, pasal saya banyak klien yang biasa dia tanya pasal dapur. Memang banyak lah dapur, memang kalau tanya je mana dapat gambar ni, memang daripada Pinterest kan. So dia nak dapur macam gini, Pinterest tu kan. Lepas tu ada juga klien yang ada gambar tu, lepas tu dia buat dapur tu sendiri. Tapi dia tanya, lepas tu tanya balik kat kita, kenapa tak sama lah dia punya dah siap dapur tu macam yang dia nak lebih kurang design tu. Dia kata tak sama kan. Lepas tu saya tengok balik, saya cakap dengan dia, bila kita ikut Pinterest ni nak gambar macam tu,
Kadang-kadang gambar ni adalah computer image yang kita tak tahu, kita nampak dia cara realistik dia computer image. So bila kita nak follow semua benda tu, kita tak boleh follow design dapur tu saja, kabinet tu saja. Kita kena follow lah dia punya lighting dia. Kadang-kadang bawah kabinet tu ada lighting, lepas tu ada source of decor, ada pokok-pokok sikit, ada macam apa frame gambar sikit, ada kerusi bar stool sikit. So bila kalau kita nak follow Pinterest tu macam gitu juga kita nak, kita kena follow semua sekali baru kita dapat that kita punya expectation macam dalam Pinterest tu kan. Actually itulah sebabnya bila kita buat DIY ni kita kena manage expectation. Nak follow semua belum tentu boleh jadi. Itu kita cerita ni kalau kita nak buat kabinet, kalau DIY rasanya nanti kita pun dah kena pening nak jadikan kabinet tu jadi kabinet ke tak pasal DIY. Kita kena pening itu dulu kan. Kalau tak jadi kabinet tu kita buat sendiri, let alone nak dapat Pinterest tu, nak dapatkan kabinet kita boleh pakai pun belum tentu. So we have to manage expectation bila buat DIY ni kan. Pasal nanti bila dah buat tak jadi, then there's a this is a risiko lah bila kita buat DIY. Kalau tak jadi, obviously kita kena hire someone untuk repair dia kerja, dan itu cost juga. So manage expectation tu paling penting. Macam tu. Okay, this brings to another questions yang saya rasa mesti ramai juga yang orang nak tanya proper architect macam Sat kan. Apa kesilapan yang selalu orang buat bila dia orang buat projek deco secara DIY? Kesilapan saya tak pernah pula lah encounter kes macam ni, tapi kadang bila baca dekat grup-grup ke ataupun yang sharing dekat saya, adalah contohnya bila dia tengok gambar wainscoting ni orang ni buat, lepas tu dia tanya pasal tak sama macam design kan. Bila dia beli wainscoting sendiri dengan dia tengok rumah kawan dia buat sendiri tak sama kan. So bila tanya kenapa jadi macam tu, kita check rupanya cara kerja dia tu memang tak sama. Bila dia kawan dia ni hire professional, contohnya kan hire professional tu buat kerja wainscoting dekat wall kan, maknanya dia dah tahu dah wall tu straight ke tak. Kalau tak straight, okay, kita kena treat wall tu dulu baru kita boleh buat wainscoting. Tapi kalau kita buat DIY ni, kita beli, kita tembak je paku terus, kita expect dia nak sama kan, tak boleh. So untuk kurangkan risiko tersalah buat ni, yang penting adalah kita kena cari dulu cara macam mana nak buat benda tu, method of doing things. Contohnya wainscoting nak buat ni kena ada laser ke apa ataupun timbang air nak bagi dia straight. So kita bukan boleh main buat je. So kita kena tahu, tengoklah YouTube macam mana cara nak buat. Lepas tu check balik kita ada tak barang dia kan. Tak semua wainscoting boleh, contohnya wainscoting yang kita cerita nak kena ada power tools. Ada yang boleh pakai tools yang murah-murah sikit pun boleh, asalkan boleh potong kayu. Tapi bila kita nak sand apa semua tu, kita kena tahu cara lah. Yang penting kena tahu cara, baru kita tahu barang apa kita nak pakai. Dari situlah kita boleh kurangkan risiko salah buat. Tu nak cerita satu hal lah. Dan satu lagi adalah kalau tak tahu, jangan mandai-mandai kan. Cuba tanya, kalau contoh kita buat kerja wainscoting tu, cuba tanya orang yang pernah buat, apa yang dia boleh bagi one or two tips ke apa kan. Pasal kita buat DIY, kita bukannya tahu-tahu je nak buat benda tu. Kita kenalah tanya orang yang tahu, lepas tu kita try buat. Macam tu lah. Okay. And then satu lagi soalan yang ramai orang tanya kat Facebook groups pasal deco ni lah, terutamanya Club KK Deco yang saya selalu nampak dekat group tu adalah orang tanya, kalau saya buat macam ni berapa bajetnya? So macam mana kalau macam kata dia orang decide nak buat deco tu secara DIY, nak buat secara sendiri, macam mana dia orang nak estimate bajet tu supaya bajet tu tak berlebihan? Okay, biasa kalau kita buat interior punya works, bajet kadang-kadang kita boleh estimate by contohnya square feet, kaki persegi kan. Contohnya macam kalau kabinet per kaki panjang per foot run, contohnya RM600 per foot run. So kita boleh estimate panjang 10 kaki mungkin RM6,000 kan, macam tu. Tapi itu kalau kita buat dengan supplier. So bila kita buat dengan supplier, kita tak ada fikir berapa banyak kayu dia nak pakai. Kita bagi tahu dia kos kita, dia buat je kan.
Jadi bila kita dah nak buat sendiri ni, kita kena buat kerja lebih sikit lah. Pasal kita nak cari barang, kita nak cari barang sendiri kan, nak cari cat sendiri, nak cari paku sendiri, nak cari macam-macam semua benda nak kena cari sendiri. So benda pertama yang kena ada adalah kita kena ada base design dulu. Kita sketch ke apa. So bila kita pergi kedai, kita cakap dia, I nak buat macam ni, nak buat macam ni kan, nak buat kabinet. Okay, kayu apa yang nak kena pakai. So nanti dia akan bawa kita, okay, pilih kayu mana, berapa panjang sesuai untuk dapatkan panjang sebuah kaki dapur ni. Kita cerita dapur lah kan. Pasal susah nak cerita interior DIY ni kalau tak ada contoh kan. Dapur lah kita ambil dapur. Dapur lah kita ambil dapur lah kan. So bila dah ada design, orang kedai tahu dah. Pasal hardware dah tahu, okay ada design macam ni, kayu panjang ni, you beli ni, dia akan tolong repairkan. Obviously whatever cost yang kita buat tu mestilah lagi murah daripada supplier kan. Tapi kena ingat, finishes dia tak mungkin sama dengan apa yang kita buat bila kita buat sendiri dengan supplier. Itu yang saya cakap awal tadi, manage expectation. Okay. Lepas tu kalau katalah nak check harga-harga barang lain, easily boleh check kat Lazada, benda-benda macam tu boleh check Lazada, Shopee ke apa. Banyak lah, contohnya macam pokok dekor kan. Pokok dekor tu biasa sekarang apa rasa 180 boleh dapat lah, yang kali-kali hijau panjang-panjang gitu kan. Tu boleh dapat lah. Check dekat, rajin-rajin check lah dekat website. Ataupun kalau paling susah check kat kedai hardware je, ataupun Kaizon macam tu. Sekarang semua benda dah senang nak check harga, dah tak susah macam dulu lah. Okay. And then kadang-kadang orang bila dah ada design yang betul-betul dia nak kan, dia nak buat secara DIY, macam mana dia nak tahu design tu boleh apply kat rumah dia, dekat Malaysia atau tidak? Okay. Kadang-kadang apa yang menghalang untuk orang buat jadi macam apa yang dia nak dalam Pinterest tu, kadang-kadang bajet je sebenarnya. Ataupun dia sebenarnya nak macam tu tapi dia pun tak clear macam mana dia nak buat. Contohnya macam would say katalah master bedroom. Cerita master bedroom master bedroom dia nak dekat belakang dia punya bed head tu ada cermin-cermin lah kan. Dia nak buat benda tu DIY kan. So sebenarnya bajet yang dia ada tu kadang-kadang tak cukup, walaupun dia beli sendiri tak cukup tak. So sebenarnya tapi kadang-kadang salah satu yang menghadang ni adalah bajet lah. Tapi kadang-kadang kadang-kadang design tu tak work dekat kita punya design. Contohnya tak semua rumah kita dekat Malaysia ni adalah open plan. Dia nak dapur, nak island kan. Tapi sebenarnya bila tengok layout memang tak boleh nak ada island, memang tak muat. Kalau tak island tu memang tak ada orang boleh pergi dapur lah, kena lintas macam tu, kena lompat. So sebenarnya you have to manage your expectation, dan kalau boleh sebelum dah ada design tu mintalah nasihat dekat kawan-kawan ID ke kan, minta siap profesional. Kadang-kadang bukannya kena bayar pun, kita tanya boleh ke buat macam ni kan, nanti dia boleh lah bagi 1 or 2 pointers. Bila nak buat sendiri ni, key dia jangan malu bertanya lah, cerita kalau dia tak ada kawan interior designer, nak tanya siapa? Tu gunanya grup macam grup tahi dengan kelab kaki dekor tu. Hebat je soalan kat situ, nanti diorang jawab lah. Kalau PM saya pun boleh juga, ada je orang yang tanya juga pasal benda-benda ID ni kat saya, so saya benda boleh jawab, saya jawab lah. Okay. Okay, kita ada satu soalan. Orang tanya, kabinet IKEA ni okey tak? Dia nak custom tapi bajet tak banyak. Kabinet IKEA ni dia tengok dia punya series yang kita panggil, model lah kan, ada nama model tu kan. Ada yang murah, yang ada juga yang memang harga kayangan pun ada juga banyak. Sebenarnya yang murah tu 1-2 model je, tapi yang harga kayangan tu memang lagi banyak lah, 20-30 model ada. So kabinet IKEA ni macam ni nak cakap, kalau kita buat custom, kita katalah panjang rumah kita tu dapur 8 kaki setengah kan. Bila kita pakai IKEA punya, kadang-kadang dia modular. Kadang-kadang dia boleh buat 2 kaki. So lagi setengah kaki tu kita nak letak apa? Tak ada. Itulah downside-nya bila pakai IKEA ni. So saya suka cakap IKEA ni banyak sampai bila
open plan ataupun memang orang tu tak kisahlah asalkan ada dapur kan. Kalau ada bajet lebih, better hire supplier yang boleh buat custom, so dia muat-muat macam tu. Okay. Kualiti kabinet IKEA sebenarnya memang okey kan. IKEA dah berapa puluh tahun dah memang buat kabinet. Saya pun memang takkan question lah dia punya kualiti sebenarnya. Orang selalu cakap IKEA tak okey, tapi sebenarnya lagi okey lah, dia ada warranty apa semua daripada tempat-tempat lain kan. Pasal dia meatball lah, kita IKEA nak meatball. Karipak, saya suka karipak IKEA tu. Yes. Okay. Ada satu soalan lagi, orang tanya, kita balik kepada topik bajet lah. Okay, kalau mata kata dia nak buat ID, bajet dia tak tinggi. Nak buat apa? Okay, apa benda yang dia nak buat ID. ID. So dia nak tahu priority bahagian mana, bahagian rumah mana yang perlu dia dekor dulu. Tandas ke, dapur ke, bilik air. Selalu saya bagi cadangan, kalau budget tight, fokus dekat area-area yang utama. Contohnya living room, dapur pun sebenarnya mahal juga. Living room, dining lah. Dining boleh control lagi. Living room, dining dengan kita punya master bedroom kan. Tapi better kalau budget memang ada untuk memang sikit, better fokus dekat living room dengan dining lah. Pasal dua area ni dia occupy ruang yang sangat besar dalam rumah tu kan. So kalau dekat area situ tak cantik, kita rasa macam tak puas hati lah. Pasal kat dalam bilik, kalau bilik kita cantik gila pun tapi living room kita dengan dining pun macam so-so, tak kita nak cakap pun tak apa, rumah master bedroom saya okey kan. tak tally lah. So fokus dekat area yang common area dulu pada saya, then kita go to master. Dapur tu biasa orang nak kumpul bajet ni nak buat ID, dia akan ambil masa lama sikit kat bahagian dapur lah. Pasal dapur tu kalau bajet tak kena ataupun dia buat bajet tight, lepas tu dia punya wife tak happy, then problem lah. Wife tak happy sekali je lah, mulalah nanti benda lain. Nanti dia bagi silent treatment, lama. Happy wife, happy life. Ya, betul. Okay, sekali lagi saya nak bagi reminder kepada siapa-siapa yang tengok ni kan, kalau korang ada soalan ke sebarang pertanyaan tentang deco, especially dalam topik kita hari ni iaitu deco secara DIY, please shoot the questions and then kita akan cuba jawab lah masa session ni. Okay Sab, kita move on ke topik yang seterusnya lah. Kadang-kadang bila kita buat deco secara DIY ni kan, mungkin masa PKP bulan 3 tahun lepas kita nak buat untuk kita punya living room katakan. Kemudian untuk PKP hari ni kita nak buat kat dapur pula. So macam nak pastikan design decor yang kita buat dekat living room tu dia tak nampak macam seolah macam kita main cherry pick pap letaknya tu. Macam nak pastikan design dua bilik ni, dua ruang ni ada continuity, ada macam kesinambungan lah. Okay. Untuk pastikan ruang kita ni nampak ada orang kata apa, dia synchronize living room, dining dengan dapur tu. Kita ambil 3 space ni living room, dining dengan dapur, nampak sekali. Yang penting adalah planning planning kita kena ada. Bila kita cakap pasal planning ni, kita mestilah sebelum buat kita kena ada design dulu kan. Ini bukan design yang saya cakap kena hire interior design untuk buat design, okay. Tapi kalau kita pergi ke internet, kita pernah dengar Canva tak? Canva ni dia ada boleh bagi kita buat macam mood board kan. Maknanya mood board ni adalah kita boleh susun kita punya contohnya living room, kita boleh letak furniture yang kita suka tu. Kita tengok nanti dalam satu design tu dia macam cherry pick lah. Gambar-gambar ni dia akan letak dalam satu board ni, kita akan tengok actually dia sesuai ke tak, dia punya colour dia apa semua kan. So bila kita tengok, lepas tu kita pergi ke dining kan, kita tengok, kita compare dua-dua kan. Ya pasal lari sangat design ni. So kita dah boleh start compare macam mana kita nak tallykan design living room ni. Ada elemen tu masuk ke dining room sikit kan. Kita tak nak lah tiba-tiba living room, dining ni colour beige, tiba-tiba dekat dapur merah pekat.
Sebab tu pentingnya kita plan. Dan bila plan ni kita kena ada guide. Guide tu maksudnya adalah design lah. Design ataupun kalau kita duit lebih sikit, kita hire orang untuk buat design tu. At least kalau ada apa-apa kita boleh follow design tu kan. Kita jangan lari lah bila ada orang design ni, kita follow lah design dia supaya kita dapat the synchronization of the design tu ada. Kena hire designer Susah. lah. Itu kalau ada bajet boleh lah. Tapi kalau tak ada, macam saya cakap, boleh pakai mood board kan. Kita boleh compose letak gambar apa semua, nampak dia sekali ke tak kan. As easy as contohnya kita ada 3 ruang gambar, kita ambil kat Pinterest kan. Okay, living room ni I suka ni, dining I suka macam ni, dining I suka dapur macam ni. Letaklah 3 gambar tu, tengok kena ke tak kalau letak sekali. Kat situ kita dah tahu dah okey ke tak design tu sebenarnya. Macam tu lah. Alright, kita pergi ke soalan viewers seterusnya. Dekat mana kita boleh borong harga mampu bilik? Harga-harga barang yang mampu bilik, bukan harga kaya macam kat Ace Hardware tu. Aduh kalau Ace ni memang store ni pun dekat IKEA punya tu kan, dekat kan. Memang kayangan lah tu kan. Saya pun jarang pergi Ace ni, Encik Sufian ni. Kita jarang pergi sini. So kalau tanya saya dekat mana nak borong harga-harga mampu milik, kalau hardware ni, saya selalu pergi contohnya dekat, macam mana nak cakap, dia bersepah-sepah tau. Contohnya dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh tu kalau nak kata barang-barang landscape, tile, sana pun okey kan. Elak pergi kedai-kedai yang dalam mall, tu satu. Elak kedai dalam mall. Lepas tu cuba pergi kedai yang kadang-kadang kedai-kedai tile macam Super Ceramic pun ada jual barang-barang hardware yang banyak. Kedai-kedai macam tu banyak, yang besar-besar. Satu lagi dekat Gombak pun ada kan. Key dia elakkanlah pergi kedai dalam mall, cerita dia. Kedai hardware yang biasa tu kadang lagi murah daripada kedai contohnya macam Ace tu kan. Barang kan banyak pun kat Ace tu adalah, tapi taklah sebanyak kedai-kedai yang ada kat luar-luar ni kan. Alright, bila cerita pasal dekor secara DIY ni kan, kita versuskan pula dengan kerja-kerja pro kan. So apa beza kerja DIY ni dengan kerja yang pro macam professional macam kau buat lah? Biasa nak cakap beza bezanya kalau kerja pro ni, kalau kita buat DIY ni, kalau tak happy pun dia punya risiko tu kat kita je lah yang kena fikir macam mana nak repair kan. Jadi bila kita buat kerja profesional ni, everything kena almost perfect, ataupun bila klien tak bising, itu kira okey lah kan. Tapi cerita je adalah expectation lah. Bila kalau kita buat DIY, kita tahu bajet kita macam 200-300, kita nak nampak hasil macam 6,000 kan. Kita pun tahu, memang kita dah tahu dah, takkan boleh lah dapat macam tu kan, tak kisahlah. Tapi bila kita buat kerja profesional, klien bayar 6,000, dia tengok hasil dia nak macam 6,000, dia tak boleh lah. Bila dia nampak hasil dia macam 600, time tu lah kita kena tiaw lah kan, macam tu. So bila kita boleh manage expectation ni, barulah kita tak cepat kecewa bila buat projek DIY ni. Kadang-kadang sekali bukan jadi yang buat, kalau buat DIY ni kena buat berkali-kali. Mungkin akan ada series of repair yang akan makan cost. So itulah risikonya bila kita buat sendiri, macam tu kan. Okay, and then since kau pun aktif kat Facebook kan, kau mesti pernah nampak post-post kat Facebook yang viral tentang dekor DIY yang hasil dia wow kan. Pernah tak kau nampak post Facebook tentang dekor DIY ni yang kau baru tengok sekali gambar tu, kau nampak dah red flag dia, bukan kata kesilapan, macam benda yang boleh diperbetulkan lagi lah sebagai profesional? Ada kes-kes viral? Tengah fikir jap. Okay, sekejap ada satu kot, yang memang ingat lah pasal dia buat dekor toilet. Okay, biasa toilet orang akan
dia punya dekor adalah dia akan letak tiling, tiling floor, tiling wall, tukar fitting kan. Tapi saya tengok post ni, dia buat dekor toilet tapi dia beli barang-barang dekat DIY. Dia boleh letak vinyl flooring dekat dalam toilet dan dia letak wallpaper dekat dinding toilet. Dan viral lah benda ni, beribu share lah. Dia kata, oh cantik ni, murah pun murah kan. So dia punya cerita dia, kalau kita pakai vinyl flooring dekat toilet, nanti macam mana nak cakap dia, air tu akan serap masuk bawah vinyl flooring tu. Lama-lama vinyl flooring tu tak lekat dan dia akan trap lagi banyak germs daripada dia buat dia cantik. Cantik satu hari dua je, tapi bila dia kena air, prolong kena air, lama-lama dia rosak lah. Pasal vinyl flooring bukanlah tu dia punya function dia untuk toilet. Dia untuk tempat-tempat kering. Lepas tu cerita dia letak wallpaper pula dekat dalam dinding toilet. Wallpaper ni kita simbah air, memang dia kembang lah, dia koyak lah kan. Saya cakap lah, dia buat tu dia terus ambil gambar, memang cantik lah. Tunggulah dapat nanti barulah mendapat. So cerita dia bila dia viral tak semestinya dia betul. Kena hati-hati lah kat situ cara dia. Alright, Nora Mira Syahirun dia tanya, hai Deku Guru, macam mana nak pilih warna cat yang sesuai untuk rumah? Mana? Oh, warna cat. Warna cat ni macam mana nak cakap so sekarang kalau saya kita obviously ada preference di colour apa yang kita suka kan. Contohnya katalah orang ni suka colour merah, tapi sebenarnya kalau tanya saya, colour merah memang tak akan boleh nak masuk dekat living room. Memang masuk-masuk je terus merah dan masuk-masuk je terus marah. Tak kena. Tapi sekarang merah, kalau kita pergi kedai cat pun merah tu dia ada banyak jenis. Ada yang merah yang Scandinavian sikit, palette yang orang kata macam pastel. Dia merah tapi dia merah-merah yang light, nak ke arah pink. So kita kena pandai cari pergi kedai dan tanya, saya suka merah ni tapi ada tak merah yang lain sikit, kan. So sebenarnya nak kata ada kalian tak sesuai untuk certain area tu, tak juga. Kita cuba tengok, kita kena explore. Contohnya Jotun ke dia punya katalog, dia dah dia sediakan palette colour tu dengan contoh macam ni dia pakai dekat certain ruang. So kita boleh tengoklah kesesuaian dia. Macam tu. Macam tadi kau cakap dekat living room ni tak sesuai colour merah kan. Okay, living room tu sesuai colour apa? Living room ni kalau kadang-kadang kita balik ni living room ni selalu kita nak nampak luas kan. Kita nak nampak dia satu area yang luas dan memang welcoming. So kita pakailah colour-colour light, contohnya colour beige, colour-colour macam greyish, light grey sikit kan. Itu salah satu contoh lah. Walaupun sebenarnya sekarang dekat living room pun dah start pakai colour hijau yang Scandinavian. Itulah yang palette yang pastel ni, letak colour apa pun kadang-kadang sesuai je untuk living room kan. Tapi kalau lah rumah tu, katalah living room tu memang pencahayaan tak banyak, janganlah pakai colour gelap. Kalau katakan memang tingkap dia besar, lighting banyak, kita boleh lah go for colour gelap sikit so dia tak nampak ruang tu macam sempit sangat. Ni kalau dah lighting pun tak ada banyak, lepas tu kita pakai colour gelap, rasa cramp lah. Jadi itu colour tu penting claustrophobic sikit nanti. Yes, claustrophobic. Betul. Okay, satu soalan. Sufian dia tanya, saya tertarik dengan jawapan tuan, apakah soalan-soalan yang kita sebagai klien patut tanya kepada kontraktor supaya tak terjebak dengan kontraktor yang scam? Oh, ni kita dah cerita kontraktor Alright. Nak cakap kalau diri sendiri tak pernah kena tipu ni, tipulah. Yang pernah kena juga kan. We learn from mistakes. So selalunya apa saya buat ialah, kalau kita tanya dulu hasil kerja dia macam mana kan. Ada gambar tak? Kadang kita boleh tengok kat situ. Selalunya sekarang orang akan tanya dua benda lah. Ada website tak ataupun ada Facebook page. Macam tu. Dia nak tengok
diorang ni legit ke tak buat kerja kan, ada portfolio ke, ada pernah buat kerja ke tak daripada situ. Sebab tu pentingnya kita share hasil kerja kita untuk kita satu untuk cari klien, tapi salah satu adalah untuk kita gain trust from klien. Bila kita share hasil kerja kita, kita tunjuk yang kita tak nak suruh apa kan, kita tunjuk kita buat kerja bagus, kita tunjuk lah yang klien akan percayalah kita bila kita keep on sharing. Okay, nak cakap contractor red flag ni, cuba minta portfolio satu, lepas tu kalau kita boleh set jumpa dengan dia, tanya dengan dia. Kalau macam kita minta, kadang daripada cara dia bercerita dekat site tu, kalau kita panggil dia datang, kita tahu dia ni betul ke boleh buat kerja ni tak. Macam tu. Kadang-kadang jadi kita jumpa orang tengah, dia pun tak tahu, oh tak, saya budak saya yang tahu, saya tak tahu apa. Dah pula kita engage a different person. Macam tu. Okay. Satu lagi penting bila kita nak cerita kontraktor ni, memang kena ada black and white lah. Kalau kerja-kerja kecil tu, as simple as quotation, invoice, sign on, itu dah cukup lah untuk jaga kita. Kalau kata nak saman ke, nak cari ke, report polis, kita dah ada dah dia punya apa, black and white tu kan. Ini kadang-kadang kita main bagi kontrak lamsam je kan, tak ada apa-apa terus agree. Itu bahayalah kan. Banyak orang kena tipu kontraktor ni, itu yang kadang-kadang kesian juga. Ada kontraktor yang buat kerja jujur pun terkena juga. Itulah kan. Satu kes yang saya teringat adalah kes awal Syahri lah, tahun lepas kan. Saya masuk melodi lah, nak sama menyaman lah. Itulah, baca juga tu kan. Okay, ada soalan terakhir daripada kita punya viewers kan. Berapa ya tuan bajet yang patut kita prepare untuk dapatkan ID rumah yang ideal? Ni kita assume ID satu rumah lah kot. Oh ya. Lepas tu macam mana nak tahu average standard bajet hire ID? Sebab setengah ID suka markup tinggi-tinggi, tapi kita tahu sebab kita tak ada experience. Dia tak ada satu atau dua cara yang memang okey ini cara kita nak estimate kan. Katalah rumah kita tu walaupun 3,000, katalah rumah kita tu katalah memang 4 bilik pun, macam rumah teres. Tapi kalau kita nak finishes rumah kita macam Alif Syukri, dan bajet kita tak samalah kan. Dia dah lebih lah walaupun kita estimate pakai square feet. Tapi ada yang kata kalau pada saya kalau nak estimate kadang-kadang adalah harga rumah kita beli, katalah berapa sekarang kalau teres 600,000 tak lari kan. Katalah 600,000 20 to 25% of the harga rumah tu kita reserve untuk kita punya ID. Itu salah satu cara lah. So 250,000 kat tu. Yelah, betul lah tu. Kan rumah 600,000 kita nak buat 20,000 lah, 20,000 dapur dapat kot. Okay. Kan? Itu kira semualah siap furniture sekali kan. Satu lagi adalah kadang-kadang saya pakai around berapa kalau yang biasa punya finishes nak estimate kadang dalam RM80 per square feet macam tu, ataupun RM100 ke, tengok finishes lah. 120 tu pun dah kira quite on the high end per square feet. Salah satu nak estimate lah. At the end of the day kita estimate saja, tapi bila kita nak engage dengan kontraktor ke apa, kita still akan tengok kita punya detail kerja yang apa yang kita nak kan. Kalau kontraktor tu main agree harga lamsam, kita janganlah accept, tunjukkan dia okey harga ni I dapat apa kan. Banyak yang saya kena klien datang, dia accept harga harga lamsam, dia ingat barang itu masuk dah harga lamsam tu, tapi tiba-tiba kontraktor tu cakap, oh harga ni tak masuk lah, tapi macam ni dia nak defend pasal dah masuk harga lamsam, tak ada detail up. So macam ni dia nak defend kan. Macam tu. So detail detail kerja dan dia punya kata BQ tu penting lah. Bill of quantity tu penting. Apa yang kita bayar kita pastikan tu kita dapat. Macam tu. Okay. Terima kasih Sab kerana meluangkan masa untuk kita jawab-jawab soalan dan sembang sikit pasal Deco DIY ni. Kita akan arrange lagi lah sesi-sesi macam ni from time to time nanti dalam masa seminggu, 2 minggu sekali macam tu lah kan. Okay, right.
bagi mewakili pihak Deco Guru, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tengok. Okey, satu soalan terakhir Sak. Soalan terakhir. Sebelum kita berpisah ni. Boleh tak Manchester United kekal kat persada Liga Premier League sekarang? Oh, soalan tu susah. Rasanya kalau kekal pun sekejap je. Tapi pasal Man City tengah on form kan sekarang. Liverpool kita boleh abaikan sekejap, mungkin 2-3 minggu. Bila dah start score goal baru kita start risau balik. Tu je lah. Tapi GGMU. Okey, terima kasih semua. Alright. Terima kasih kerana menyertai sesi live dengan Deco Guru. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye. Thank you. Bye.